Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak menerangkanlah sebab bukan seorang tanya, ada yang tanya saya yang berbala tak kalau dia nak buat akaun Rais lebih daripada satu. Contohnya dia ada akaun satu, akaun dua, akaun tiga, akaun empat lah. Okey, baik, jadinya jawapan pendek bagi saya berbala ke tak ialah tidak berbala. Ni saya betul-betul lah disclaimer video ni. Ini kepada orang yang biasa macam saya. Bukan orang yang pakar saham, bukan yang pakar tak. Macam saya orang yang biasa, bagi saya tak berbala. Sebab apa? Yang pertama, keuntungan yang sama. Kenapa? Sebabnya awak invest dalam Rais je. Lepas tu bila awak buka akaun kedua, ketiga, tetap Rais. Faham tak? Jadi keuntungan je pusing dalam tu je. Dia akan tetap bermain lingkungan dalam keuntungan Rais je lah. Itu yang bagi saya cakap tidak berbaloi. Tidak berbaloi sebab keuntungan yang sama. Benda dalam video sebelum ni saya cakap setiap portfolio mempunyai berbeza keuntungan. Custom, moderate, aggressive dan juga custom portfolio. Mungkin yang orang menggunakan custom portfolio ni dia dapat keuntungan lagi tinggi compare to agresif. Tetapi contohlah awak ada custom portfolio ataupun awak ada agresif portfolio macam saya. Keuntungan awak fikir mungkin dapat 6%, buka kedua 6%, 6 tambah 6 dapat 12, dapat 13. Bagi saya benda tu awak ni tidak orang cakap tidak menggunakan, macam mana saya nak cakap, sebab susah juga kan. Tapi bagi saya keuntungan dia tu sekadar itu saja, sebab kita tak naklah fokuskan kepada satu dana, satu portfolio dia yang bagi 6%. Kita nak yang lagi tinggi, kita nak pelbagaikan keuntungan kita. Sebab kita ni nak menyimpan, nak untung. Di same time kita nak jugalah orang cakap lagi yang mana yang lagi bagus. Sebabnya ialah, so faham tak? Saya nak terangkan ni agak susah lah kan. Tapi bagi saya keuntungan dia sama saja. Saya harap awak nampak lah yang saya nak cuba terangkan ni. Kenapa? Sebab kita main dalam Rais je, kita tak cuba benda-benda lain juga. So jadi kita terus ke poin yang saya cakap nanti ketiga ni berkait tau. Yang kita terus ke poin yang kedua, iaitu anda akan membazir masa. Awak akan membazir masa sangat-sangat. Yang satu tu keuntungannya sama. Lepas tu awak, sebab kedua itu membazir masa. Kenapa membazir masa? Rais ni dia macam unit trust ataupun mana-mana investment yang memerlukan long term. 3 tahun ke atas baru nampak keuntungan dia. Macam saya alhamdulillah dah masuk 2 tahun dah. Kan? Keuntungan dah start nampak, tetapi makan masa lah. Makan masa sangat-sangat Rais ni. So kalau awak buka akaun Rais yang kedua, ketiga, awak kena tunggu berapa tahun jugalah kan. Kalau contoh awak buka tahun lepas, ni nak buka tahun kedua pula. Ni faham tak? Dia sebab dia cakap awak sekarang ni membazir masa. Daripada awak membazir masa simpanan Rais, baik awak cari investment lain juga. Itulah bagi pendapat saya lah. Dan yang kedua tu dia akan kait dengan yang ketiga. Yang ketiga iaitu awak limitkan potensi investment awak. Itu yang saya betul secara jujurnya lah, Kenapa saya cakap awak limitkan? Sebab dalam Malaysia lah kan, kita tak cakap dalam dunia, dalam Malaysia ni tempat investment amat banyak yang kita boleh explore, yang kita boleh tahu, kita boleh cuba try and error. Rais ni pun sama juga. Saya pun macam awak juga. Saya cuba try and error sebab saya orang cakap ikhtiar kan, mencari naik turun yang mana investment sesuai untuk saya. So that's why yang ketiga ni, awak melimitkan keuntungan awak ni, melimitkan investment awak, potensi investment awak tu itulah. Sebab banyak investment lagi. Inilah saya tunjuk dalam notes lah. Okey, saya kaitkan tiga-tiga tau. Saya kaitkan tiga-tiga sebut. Yang pertama, ni saya tunjuk. Yang pertama itu keuntungan yang sama. Kan? Keuntungan yang sama. Sebab tak keuntungan yang sama. Yang kedua, awak membazir masa. Dan yang ketiga, anda limitkan potensi duit anda. So, tiga-tiga ni saya akan kaitkan. Saya cuba yang terbaik untuk awak jelas lah. Kenapa? Yang pertama, keuntungan yang sama. Contoh ini Rais lah. Ini Rais. Kan? Awak masukkan duit awak dalam ni. Untuk yang pertama. Lepas tu Rais akan bagi keuntungan let's say 6% lah, paling tinggi kan, 6%. Lepas tu awak fikir nak buka akaun Rais yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Betul tak? Dan awak fikir dengan keuntungan 6% ni kan,
awak fikir dengan keuntungan 6% ni, awak akan dapat mungkin dah 6% total 4 kan. Mungkin awak fikir dapat 24% keuntungan. Betul tak? Awak fikir macam tu kan? Tidak. Tidak sama sekali. Ni saya tukar colour sikit biar nampak. Ini memang tidak akan dapat. Tak dapat. Kenapa? Kenapa saya cakap macam tu? Disebabkan kenapa awak takkan dapat yang awak fikir tu? Disebabkan dana lah. Dana yang ada di dalam RAIS. Setiap dana dia ada performance dia masing-masing. Setiap dana, contohnya dana A, dana B dan dana C. Dia banyak faktor tentang keuntungan ni. So, mungkin awak buka akaun pertama dana A perform elok. Mungkin awak buka akaun kedua dana B performance tak elok. Mungkin awak buka akaun ketiga performance C dana dia secara mendata saja. So that's why saya cakap kesemua performance dana-dana ni akan RAIS akan cuba balancekan, akan bagi 1 dengan 6% je lah. Daripada awak macam saya cakap tadi, alasan tadi iaitu keuntungan yang sama, membazir masa, limit potensi daripada awak fokuskan kepada RAIS, better awak fokuskan juga kepada investment lain. Apa saya malah tulis lah, investment lain. Jelas tak? So, saya harap dapat menjawablah soalan awak, berbaloi ke tak. Saya cakap terus tak berbaloi. Better kita cari RAIS yang lain jugalah. Dan awak cakap nak buka Wahid okey ke tak apa semua. InsyaAllah yang tu saya akan cover video lain juga. Investment alternatif lain apa semua. Dan ini saya akan beritahu lah secara video yang terakhir ni. Sebab sefaham saya dah cover dah semua video series tentang RAIS, betul tak? Saya dah cover semua dah. Jadinya saya rasa setiap aspek RAIS ni saya dah cover dah. So insyaAllah kalau start pada lepas ni saya akan cubalah kongsi investment mana yang saya tahu dan juga cara-cara nak menabung. Saya akan kongsi lah secara general dah lah video saya lepas ni. So saya harap video-video saya lepas ni akan lagi agresif lah, lagi agresif, yang saya harap dapat membantu membuka mata awak semua dalam segi kewangan ni lah. Saya bukan pakar kewangan, dan masa sama saya nak cuba share based on pengetahuan dan juga pengalaman saya saja. Itu je lah. So kalau awak ada soalan, boleh komen, boleh tanya through WhatsApp. Kalau saya ada pengalaman macam biasa, rujuk FAQ saya dahulu, artikel yang saya dah buat based on video-video sebelum ni, rujuk yang tu dahulu. Kalau still tak boleh tunggu saya balas WhatsApp lah, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.